السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. نسأل الله تعالى حسن الختام وحسن النية لله تبارك وتعالى. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita bersama-sama mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri majlis ilmu, dan jangan lupa juga untuk kita bersama-sama niat beriktikaf di dalam masjid. Oleh kerana kita berada di dalam masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjari keberadaan kita di dalam masjid, insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini juga saya rasa tidak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Kerana kebiasaannya orang yang tinggal di KL dan Selangor ni dia raya 2 kali. Seminggu di kampung, lepas minggu balik di bandar, akan raya lagi sekali. Maka penuhlah open house Sabtu dan Ahad. Maknanya kita masih lagi beraya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat lagi ketika mana kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, bagaimana masjid ini dipenuhi dengan orang ramai. Ramai di kalangan mereka yang hadir ke masjid, tidak kurang juga yang membaca Al-Quran, dan begitu juga dengan orang yang menghadiri majlis ilmu. Maka setelah mana berakhirnya Ramadan, setelah mana telah berakhirnya musim yang mana manusia melaksanakan ibadah secara kuat di dalam bulan tersebut, sewajarnya perkara itu diteruskan walaupun mereka tidak berada di dalam bulan Ramadan. Khususnya antara ibadah yang saya nak tekankan pada malam ini, antara ketaatan yang sewajarnya diperbanyakkan dan diteruskan oleh seseorang muslim adalah menghadiri majlis ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana menyifatkan seorang mukmin yang sempurna imannya. Apakah tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang mukmin itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba', maknanya tidak pernah kenyang, tidak pernah berasa cukup, dan tidak pernah berasa jemu seorang mukmin daripada mendengar kebaikan sehinggalah pengakhirannya adalah syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kenyang seorang mukmin daripada mendengar kebaikan sehinggalah pengakhirannya adalah syurga, yakni sehinggalah dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia tidak pernah bosan mendengar kebaikan, tak pernah berasa jemu mendengar kebaikan. Dan yang dimaksudkan dengan kebaikan di sini adalah ilmu agama. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menerangkan tentang apakah ciri-ciri seseorang itu memiliki iman yang sempurna. Apa dia? Dia tidak pernah jemu mendengar ilmu agama. Maka sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan bagi dirinya kebaikan, maka dia diberikan kefahaman dalam ilmu agama. Dipermudahkan baginya menuntut ilmu agama, diberi peluang dan kekuatan kepadanya untuk menghadiri majlis ilmu agama. Maka mereka yang dipermudahkan baginya perkara tersebut, itu tanda Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan bagi dirinya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada anak-anak yang rajin menuntut ilmu agama, kalau kita ada jiran, kawan-kawan yang minat dan suka untuk menghadiri majlis ilmu, maka itu satu tanda kebaikan. Itu satu tanda kebaikan yang Allah jadikan bagi dirinya. Sebab apa? Kerana bukan semua orang Allah Subhanahu wa taala permudahkan baginya untuk menghadiri majlis ilmu. Maka barang siapa yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama, dipermudahkan baginya mempelajari ilmu agama, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan bagi dirinya. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan pada awal tadi, bahawasanya seorang mukmin yang sempurna imannya itu adalah seorang yang tidak berasa kenyang dengan ilmu yang didengarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya, para utusan Allah, sebagai orang yang paling berilmu di kalangan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang nabi lebih berilmu dan yang paling alim di kalangan umatnya. Meskipun begitu, meskipun para anbiya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makhluk yang paling berilmu berbanding makhluk dan manusia yang lain, tetapi para anbiya ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak pernah berasa jemu dengan ilmu agama. Apa buktinya? Di dalam sebuah hadis yang mana lafaz hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana satu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel, baginda ditanya dengan satu soalan. Ada salah seorang hadirin bertanya kepada baginda satu soalan. Apakah soalannya? Kata hadirin tersebut bertanya kepada Nabi Musa, man a'lamun nas? Apa maknanya? Apakah yang ditanya oleh orang tersebut? Ditanya kepada Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka kata Nabi Musa seorang nabi dan rasul. Seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi dan Rasul ini merupakan makhluk yang paling afdal, paling bertakwa kepada Allah,
paling berilmu dan paling segala-galanya. Jadi bila mana ditanya siapa yang paling berilmu, apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, ana, yakni akulah yang paling berilmu. Maka ketika itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu. Lalu kata Jibril kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Jibril, bal abduna Khadir, bahkan yang berilmu itu adalah seorang hamba Allah namanya Khadir, ataupun bahasa kita orang Melayu panggil Khidir, Nabi Khidir. Bahasa Arab dia Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam bila mana dengar ada di sana seorang hamba Allah yang diberikan ilmu, sesuatu ilmu yang tidak ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda rasa? Adakah baginda rasa dengki? Adakah baginda marah kepada manusia yang bernama Khadir tersebut? Tidak. Bahkan bila mana mendengar ada seorang hamba Allah yang mana dia ini diberikan ilmu yang tidak ada pada dirinya, maka seusai khutbah tersebut Nabi Musa alaihi salatu wassalam mempersiapkan kelengkapannya dan persiapannya semata-mata untuk bermusafir mencari siapakah lelaki yang bernama Khadir tersebut. Maka bermulalah permusafiran Nabi Musa alaihi salatu wassalam nak mencari mana Khadir alaihi salam. Maka ini adalah permulaan kisah bagaimana Nabi Musa boleh bersahabat dengan Khadir alaihi salam. Seperti mana yang dinukilkan dalam Al-Quran, dalam surah apa? Surah apa Nabi Musa bersahabat dengan Khadir, tuan-tuan? Surah Kahfi. Di dalam surah Kahfi kalau kita baca, memang siap-siap Nabi Musa ni dah ada dengan Khadir. Sebelum mereka berjumpa tu bagaimana permulaan kisahnya? Ini permulaannya. Setelah mana Nabi Musa diwahyukan bahawa di sana ada lelaki yang ada sesuatu ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa. Maka Nabi Musa bermusafir hanya semata-mata nak menuntut ilmu tersebut daripada Khadir alaihi salam. Maka kata para ulama, di dalam kisah ini ada satu pengajaran bagi umat Islam. Apa dia? Pengajarannya adalah Nabi Musa, seorang Rasul, seorang Nabi, baginda sanggup berjalan jauh semata-mata ingin menuntut ilmu walaupun dari seseorang yang rendah darjat daripada baginda alaihi salatu wassalam. Sebab Khadir alaihi salam ini para ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan Khadir ini seorang wali Allah, bukan seorang nabi. Dan ada yang kata Khadir ini nabi tapi bukan rasul. Sama ada wali ataupun nabi, tetap tidak sama dengan darjat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Musa nabi lagi rasul. Tetapi lihat, Nabi Musa walaupun Khadir itu lebih rendah darjatnya, walaupun yang mengajar itu lebih muda usianya, walaupun yang mengajar itu lebih miskin dan kurang daripadanya, tetapi kerana dia cintakan ilmu agama, maka Nabi Musa bermusafir semata-mata ingin menuntut ilmu daripada Khadir alaihi salam. Maka ini juga menunjukkan sifat tawadhu', sifat rendah diri yang ada pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah para anbiya dan para salihin, supaya kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang memahami dan mengetahui nilai dan kepentingan ilmu agama tersebut
bagaimana mereka berurusan, bagaimana mereka bertindak terhadap ilmu-ilmu agama. Baik, kisah yang kedua yang saya nak sebutkan ini warid dalam hadis dan ianya berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam masjid ada dua bulatan manusia. Satu bulatan berada di belakang dan satu bulatan berada di hadapan. Satu bulatan di belakang itu mereka sedang yas'aluna wa yad'una Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka sedang berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulatan yang berada di hadapan ini mereka sedang buat apa? Mereka mendirikan majlis ilmu. Mereka duduk dalam bulatan. Kemudian ada seorang sahabat duduk di tengah-tengah menyampaikan ilmu agama. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khair wa hadza khair." Kata Nabi, ini majlis zikir ini satu kebaikan. Wa hadza khair. Dan majlis ilmu ini juga adalah satu kebaikan. Lalu apa yang baginda buat? Baginda datang lalu duduk bersama dengan bulatan yang sedang menghadiri majlis ilmu. Sebab sabda Nabi setelah itu, kata Nabi, walakinni bu'ithtu mu'allima. Ataupun dalam salah satu riwayat yang lain kata Nabi, walakinni bu'ithtu lit-ta'lim. Kata Nabi, adapun aku, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan aku sebagai seorang guru. Lalu Nabi pun duduk bersama dengan orang ramai menghadiri majlis ilmu yang diketuai oleh sahabat tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, satu persoalan yang ingin ditanyakan. Bila mana Nabi duduk dalam bulatan tersebut mendengar ilmu yang disampaikan oleh sahabat di tengah-tengah bulatan tadi, persoalannya di sini, adakah sahabat tersebut lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya apa? Jawapannya pasti tidak. Jawapannya pasti Rasulullah itu lebih berilmu daripada sahabat yang sedang menyampaikan ilmu tersebut. Tetapi kenapa baginda tetap duduk bersama dengan mereka di dalam bulatan? Ini bagi mengajarkan kepada umat Islam betapa pentingnya seseorang itu untuk duduk di dalam majlis ilmu. Bagi memperingatkan kepada orang Islam bahawasanya tidak sewajarnya seseorang itu berpaling daripada majlis ilmu. Kerana apa? Kerana Rasulullah seafdal makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah, dan yang paling berilmu di kalangan manusia pun duduk dengan mereka yang berada di dalam bulatan tersebut. Maka ini juga satu pengajaran kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu kita kata, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Kata Nabi, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak pernah kenyang seorang mukmin daripada mendengar kebaikan sehinggalah pengakhirannya adalah syurga. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tidak ada lafaz yasma'uhu. Maknanya riwayat yang pertama ini, hadis ini dia merangkumi segala amalan kebaikan. Kerana kata Nabi dalam riwayat yang pertama, la yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Riwayat yang pertama ini maksudnya orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang tak pernah kenyang, tak pernah berasa cukup melakukan apa-apa kebaikan. Maka dia merangkumi pelbagai kebaikan.
Tetapi riwayat At-Tirmizi yang kita bacakan pada awal tadi, riwayat yang kedua ini kata ulama, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, khusus pada ilmu agama. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu, maknanya kebaikan yang didengarinya. Maka kata ulama, riwayat yang kedua ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi adalah hadis yang jelas menunjukkan kepentingan ilmu agama. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada diri saya terutama sekali dan semua, bila mana kita berpeluang untuk menghadiri majlis ilmu, maka duduklah di dalam majlis ilmu. Datang, nescaya tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat keberkatan daripada majlis ilmu tersebut. Para salihin, orang-orang yang soleh pada zaman dahulu, bila mana mereka sakit, mereka ke mana? Mereka datang ke majlis ilmu. Kerana apa? Kerana mereka mengharapkan mudah-mudahan dengan sebab hadir ke majlis ilmu, turunnya berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disembuh, dihilangkan daripadanya penyakit yang menimpa. Begitu juga kalau seseorang itu hatinya tidak tenang, hati dia ni orang kata jiwa kacau, kepala dia ni serabut, di manakah dia ingin mendapatkan ketenangan tersebut? Sebab manusia ini tuan-tuan dan puan-puan tak lekang daripada ditimpa dengan musibah. Sama ada budak kecil ke, remaja ke, orang dewasa ke, orang tua sekalipun, manusia ini sentiasa diuji. Maka kadang-kadang hati itu tidak tenang. Di manakah tempat dia mencari ketenangan tersebut tuan-tuan dan puan-puan? Antaranya adalah di dalam majlis ilmu. Antaranya adalah ketika berada di dalam masjid. Satu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebuah hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang digelar sebagai Abu Umamah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar baik-baik. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Abu Umamah? Abu Umamah ini tuan-tuan dan puan-puan, seorang lelaki yang hidup dalam kefakiran. Sebelum kahwin, lepas kahwin, sebelum ada anak, sampailah ada anak, hidupnya sentiasa dalam kefakiran. Hidupnya ini serba tidak cukup, sampai nak beri makan dan nafkah yang wajib. Bukan nak bagi nafkah tambahan, tak. Nafkah yang wajib sahaja dia tidak mampu untuk menyempurnakannya kepada isteri dan anak-anaknya. Sehingga kan di dalam hadis disebutkan Abu Umamah ini dia terpaksa berhutang. Terpaksa berhutang dengan sahabat yang lain hanya semata-mata nak berikan nafkah yang wajib. Bukan kerana dia tidak bekerja, dia bekerja dan dia berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, mengujinya dengan menjadikannya sentiasa dalam kefakiran. Sehinggalah satu ketika bila mana Abu Umamah ini dia nak berhutang, dia pergilah kepada salah seorang sahabat. Itu kali pertama orang tersebut menolak permintaannya. Maknanya tak ada dah orang yang sudi memberi hutang kepadanya. Sebab apa? Sebab dia dah banyak berhutang dengan orang lain. Akhirnya tak ada dah orang yang sudi memberi hutang kepada Abu Umamah. Maka Abu Umamah ketika itu tuan-tuan, saya rasa kat sini ramai di kalangan kita, di kalangan bapa, golongan bapa, ayah yang ada anak, yang ada isteri, yang ada orang yang wajib dinafkahi. Cuba bayangkan, Abu Umamah ini dahlah kerjanya tidak membantu, dahlah orang tak memberinya hutang. Apa yang dia nak berikan kepada anak dan isterinya? Anak-anaknya kelaparan, isterinya susah hati.
Maka ketika itu Abu Umamah berasa satu kesempitan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menghimpit di atas dadanya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Umamah? Abu Umamah, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana dia rasa hatinya tidak tenang, hatinya kacau, fikirannya serabut, dia menuju ke Al-Masjidin Nabawi. Dia datang ke dalam masjid dan duduk di penjuru masjid, menangis seorang diri. Dan waktu itu bukan waktu solat, tidak ada orang di dalam masjid. Tetapi datang, masuk seseorang ke dalam masjid tersebut. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melihat siapakah, Rasulullah tertanya-tanya siapa yang duduk di penjuru tersebut. Bila mana Rasulullah mendekatinya, maka rupa-rupanya Abu Umamah. Melihat kepada keadaan Abu Umamah yang sedang menangis, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umamah, ma bika?" Wahai Abu Umamah, engkau ni kenapa? Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, ma lazimatni illa duyun." Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, tidak ada yang membelenggu aku ketika ini melainkan hutang-hutang ya Rasulullah." Cuba tuan-tuan bayangkan orang yang hidupnya dikelilingi dengan hutang. Tuan-tuan pernah dengar orang yang bisnes naik macam ni, tiba-tiba jatuh menjunam. Bagaimana dia nak menanggung hutang-hutangnya? Sebab biasanya orang yang berbisnes ini dia tak akan lari daripada hutang. Baik, maka kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, ma lazimatni illa duyun." Tidak ada yang melazimi aku ketika ini melainkan hutang piutang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'uallimuka kalimatin." Engkau nak tak aku ajarkan kepada engkau kalimah-kalimah yang mana sekiranya engkau membacanya, engkau terkeluar, dibebaskan daripada masalah tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Abu Umamah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kesedihan dan kesusahan. Aku berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan kebakhilan. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada hutang-hutang dan khianat manusia. Maka doa ini yang biasa kita baca tuan-tuan lepas solat. Mana asal cerita doa ini? Yang berlaku kepada Abu Umamah. Maka Abu Umamah pun dia mengamalkan doa tersebut, sehinggalah setelah itu dia dibebaskan daripada masalah hutangnya. Maka apa pengajarannya tuan-tuan? Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Abu Umamah ini? Banyak pengajaran, tetapi yang saya nak highlightkan di sini adalah Abu Umamah bila mana hatinya tidak tenteram, bila mana hatinya perlukan ketenangan, dia ke mana? Adakah dia keluar daripada rumah, lepak di kedai kopi, di kedai mamak, tengok bola dan sebagainya? Tidak. Dia pergi ke masjid. Dia pergi ke tempat yang penuh dengan berkat, seperti majlis ilmu, seperti masjid. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkatan di tempat yang mana manusia berhimpun semata-mata ingin mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang yang balik daripada umrah ke haji ke, balik daripada Mekah dan Madinah, tuan-tuan perasan tak? Kebanyakan mereka akan kata apa? Rasa macam hati ni rindu nak balik semula ke sana. Mungkin siapa yang pernah ke sana, dia akan rasa, dia rasa suka sangat
tak puas, rasa nak balik semula ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Kerana tempat itu penuh dengan keberkatan. Manusia berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan hadir ke majlis ilmu, penawar bagi hati. Hadir ke masjid, memberi ketenangan kepada jiwa. Kalau tuan-tuan pergi kedai mamak, lepak, bolehlah tenang sekejap. Tetapi dia tidak memberi ketenangan seperti mana ketenangan yang Allah berikan kepada jiwa seorang mukmin bila mana dia berada dalam ketaatan. Maka ketenangan seorang mukmin adalah ketika mana dia berada dalam ketaatan kepada Allah. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebutkan tadi, hadirlah ke majlis ilmu. Duduklah di dalam masjid, tempat yang penuh dengan keberkatan. Niat beriktikaf, walaupun kita tidur tuan-tuan. Kita tidur sekalipun, tapi kalau kita niat beriktikaf di dalam masjid, maka baginya pahala. Baginya pahala. Maka datanglah ke tempat-tempat seperti ini. Walaupun kita ini malas macam mana sekalipun, datanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menghadiri tempat-tempat seperti majlis ilmu. Maka kita kembali semula kepada hadis yang kita sebutkan pada awal-awal kuliah tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak pernah kenyang seorang mukmin daripada mendengar kebaikan sehinggalah pengakhirannya adalah syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pengarang Sahih Al-Bukhari yang masyhur, dalam sebuah kitab yang lain beliau mengarang sebuah kitab yang juga masyhur yang dinamakan sebagai Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, kitab yang sangat besar juga, diriwayatkan di dalam kitab tersebut sebuah kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Namanya siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir ini tuan-tuan dan puan-puan, seorang lelaki, seorang sahabat yang suka menghadiri majlis hadis ataupun suka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan tidak ada hadis yang pernah terlepas daripadanya, melainkan kesemuanya dia pernah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain. Kemudian setelah mana kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dah wafat tuan-tuan di Madinah, Jabir bin Abdullah ini dia perasan. Dia baru perasan, rupa-rupanya dia tertinggal satu hadis. Ada lagi satu hadis yang dia belum pernah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir ini dia pun tanya kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Tanya, tak ada pun di kalangan mereka yang pernah mendengar hadis tersebut. Kata mereka, kami tak pernah dengar, kecuali ada seorang sahaja sahabat yang pernah mendengar hadis tersebut. Namanya Abdullah bin Unais. Namanya Abdullah bin Unais. Maka tanya Jabir, mana Abdullah? Kata mereka, Abdullah tidak berada di Madinah. Abdullah berada di Mesir. Abdullah bin Unais ini seorang sahabat yang berhijrah ke Mesir. Maka Jabir bin Abdullah ini tuan-tuan dan puan-puan, hanya kerana sepotong hadis tuan-tuan, bukannya dia nak minta duit 100,000 ringgit pun, bukan dia nak tuntut emas dan perak,
hanya sepotong hadis Jabir bin Abdullah bermusafir daripada Madinah ke Mesir, hanya semata-mata nak mendengar hadis tersebut daripada Abdullah bin Unais. Kata Imam Al-Bukhari, dia bermusafir selama sebulan hanya kerana nak mendengar hadis tersebut, hanya kerana ingin mendapatkan ilmu tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita tidak pelik kenapa sampai begitu rupa mereka berkorban hanya kerana ilmu agama? Ini pasti kerana keberkatan yang didapati, fadilat dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sukakan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mendengar ilmu agama, walaupun dia seorang yang jahil. Walaupun dia seorang yang jahil. Kerana orang yang alim itu dulunya dia pun jahil. Ada pun sebahagian manusia di zaman kita ini tuan-tuan, bermusafir beribu-ribu kilometer ataupun beratus-ratus kilometer ke mana? Nak rasa makanan yang viral. Beratur panjang-panjang nak rasa makanan yang sedap, walaupun panas ni. Saya pernah tengok satu video ni, dia ada satu tempat yang mungkin sedap lah tempat itu, tetapi hujan lebat. Hujan lebat punyalah laku dan viralnya tempat itu tuan-tuan, sampai orang sanggup beratur pakai payung sedangkan hujan lebat tuan-tuan. Bukan hujan sikit-sikit ni, lebat. Jalan tu dah naik air sikit lah, tetapi manusia sanggup beratur, bersusah payah hanya kerana nak merasai satu pinggan makanan. Tak ada masalah. Kita bukan nak kecam mereka, tidak. Saya bukan nak mengatakan itu satu keburukan, tidak. Cuma saya nak kata, kalaulah kita boleh beratur, boleh jalan jauh-jauh, boleh bermusafir, travel ke mana-mana hanya nak mencicip, orang kata, nak rasa satu makanan, maka kenapa tidak kita begitu di dalam majlis ilmu? Kenapa tidak begitu ketika mana kita melakukan kebaikan? Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dengan hadis, untuk mengambil pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan awal tadi, bahawasanya seorang mukmin yang sempurna imannya itu adalah seseorang yang tidak pernah berasa cukup, tidak pernah berasa kenyang dengan kebaikan yang didengarinya, dengan ilmu agama yang didengarinya. Walaupun dia dah jadi seorang alim, walaupun dia seorang doktor ataupun profesor, walaupun dia ini dah membaca pelbagai kitab, dan kalau dia duduk di dalam majlis ilmu, walaupun yang mengajar itu orang yang lebih rendah darjatnya daripadanya, itu langsung tidak akan merendahkan darjatnya sebagai orang yang alim. Bahkan itu menunjukkan dia seorang yang tawadhu', seorang yang rendah diri, seorang yang rendah diri tuan-tuan. Sebab kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, bila mana dia rasa dia ni berpangkat, berjawatan, lebih berilmu daripada yang lain, dia merasakan seolah-olah dia tak perlu untuk berada di dalam majlis tersebut. Kenapa aku nak duduk dengan dia? Aku ni dah PhD lah, aku dah baca macam-macam kitab lah. Itu langsung tidak merendahkan darjat seseorang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, nescaya Rasulullah tidak duduk dalam bulatan yang kita sebutkan tadi. Ini Rasulullah yang duduk bersama dengan mereka. Maka ini menunjukkan kepentingan seseorang itu berada di dalam majlis ilmu. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai ilmu agama itu dalam hidup dan diri seseorang. Dan saya akhiri kuliah maghrib pada malam ini. Kita masih ada masa dalam beberapa minit. InsyaAllah saya akhiri kuliah pada malam ini dengan sepotong lagi hadis, yang mana hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari
meminta nasihat. Ketika itu Abu Dzar dia nak keluar daripada rumah, dia nak berjalan, bermusafir, lalu meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilm khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Dalam salah satu riwayat yang lain kata Nabi, khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah. Apa maknanya? Kata Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, la an taghdwa al-ghudu ini tuan-tuan dalam bahasa Arab, al-ghudu ia membawa maksud al-dhahabu fi waqti as-sabah. Bila mana kita guna perkataan al-ghudu, ghada yaghdu ghuduwan, maksudnya bertolak ataupun keluar daripada rumah pada waktu pagi. Jadi kata Rasulullah, la an taghdwa fatata'allama baban minal ilm. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, sekiranya kamu berpagi-pagian keluar daripada rumah semata-mata ingin menuntut satu bab daripada ilmu agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Itu lebih baik berbanding dengan kamu mendirikan salat sunat sebanyak 100 rakaat. Dan dalam salah satu riwayat yang lain kata Nabi, khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah. Ganjarannya itu lebih besar berbanding dengan orang yang menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Maka kenapa Nabi menyebutkan perkara ini kepada Abu Dzar? Kerana ingin mengajarkan kepadanya akan kepentingan dan nilai ilmu agama tersebut. Ingin menyedarkan kepadanya betapa besarnya kalau dia keluar walaupun nak belajar satu bab, walaupun nak belajar satu bab daripada ilmu agama. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang dimudahkan baginya untuk berada di dalam majlis ilmu, diberikan kekuatan untuk dia hadir ke majlis ilmu dan dengar kebaikan tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada ilmu yang kita dengari tersebut. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.